Okay, tapi kalau mazhab politik kepatian, dia lain sikit. Mazhab politik kepatian ni, kalau kau berbeza istilah sikit pun, orang tu boleh cari jalan untuk sesatkan kau, untuk kafirkan kau. Itu kalau mazhab politik kepatian lah. Okay, bila Datuk Seri Anwar kata Ashabul Kahfi sebagai Kristian, aku nak tanya, adakah Ustaz Azhar Idrus sendiri, sebelum dia buka mulut nak jawab benda tu, nak buat tuduhan seberat tu pada Datuk Seri Anwar, adakah dia sendiri tu benar-benar pasti bahawa Datuk Seri Anwar maksudkan Ashabul Kahfi menganut konsep Tuhan Trinity, atau Datuk Seri Anwar berkata mereka Kristian hanya sekadar nak rujuk 7 pemuda tu sebagai Nasrani ataupun Nasoro yang beriman dengan ajaran asal Nabi Isa melalui kitab Injil dulu? Saya bukan merendahkan Ustaz Azhar Idrus. Saya masih panggil beliau sebagai Ustaz. Cuma dalam isu ini, bagi saya, beliau sangat tersalah. Dan adab dia dalam ilmu sangat tersalah bagi saya. Ego dia sebagai seorang ahli politik telah melebihi dirinya sebagai seorang ilmuwan. Saya akan buat pembetulan sedikit dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang isu ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah melakukan kesesatan, jahil, bodoh kerana sebut Ashabul Kahfi itu sebagai orang Kristian pada zaman Kristian. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, sehari dua ni kecoh lah. Kecoh lah. Anwar Kahfi, Anwar ni munafik, Anwar ni itu, Anwar ni ini. Macam-macam Anwar dimaki hamun oleh para-para daripada pentaksub pembangkang ni. Pentaksub parti PAS ni. Anwar ni aku pun Allah alam lah, Allah saja yang tahulah kan hati jiwa dia. Dia dimaki hamun, dia dicerca selepas kenyataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Azhar Idrus. Aku pun sangat-sangat aku nak tegur Ustaz Azhar Idrus. Sepatutnya sebelum hang keluarkan komen, dan soalan tu pun soalan yang dah salah. Soalan tu pun soalan yang hak lari daripada tajuk yang Anwar Ibrahim sampaikan di dalam ucapan, kalau tak silap aku, penemuan bersama Kementerian Kewangan. Soalan penceritaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan soalan yang ditanyakan kepada Ustaz Azhar Idrus pun dah bertentangan. Dan Ustaz Azhar Idrus pun langsung dia tak refer. Langsung dia kira macam dia tak cerita, kata dia dah dengar, dia dah faham penjelasan Anwar. Langsung dia tak cerita soal tu. Dia hanya terus faham jahil. Itu ni apa nama, pemimpin jahil. Mudah cakap jahil. Lepas tu geng-geng walaun dia tambah pula munafik kan, kafir, macam-macam. Oh, darah dia halal. Astaghfirullahalazim. Sehingga kan yang duk komen dekat dalam video tu, darah Anwar halal. Halal apa? Halal boleh coy lah kan. Sehingga taruh tu. Padahal dia hanya, orang kata apa, hanya perbezaan istilah. Hanya perbezaan istilah saja. Nasrani dalam bahasa Arab zaman sekarang, bila dah oleh Inggeris, bahasa-bahasa Inggeris semua, dia jadi Kristian. Setelah dia dah dimanipulit kitab tu, bila macam dia dah apa nama, kitab Injil tu dia dah campur lah apa semua, dia dah jadi Kristian. Dan dalam bahasa Arab, dan zaman Nabi Isa, dan istilah sekarang, istilah di bawah Kristian adalah Jesus. Faham tak? Istilah saja. Tapi yang dipertikaikan sekarang ni, yang menjadi isunya adalah istilah. Istilah itulah yang dah dimanipulit, mengatakan Anwar Ibrahim kata Nabi Isa tu adalah Kristian. Kristian dengan Nasrani itu sama. Dia hanya zaman tu dan bahasa Arab dan bahasa macam bahasa sekarang. Tapi tak apa. Aku nak bawa dengan hampa bersama-sama. Kita dengar dulu penjelasan seorang sahabat aku ni dan Wan Hadi, dan aku akan bawa dengan hampa bersama-sama. Kita dengar pula penjelasan yang panjang A sampai Z oleh Iswadi Moni. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Hadi. Jom sama-sama kita dengar. Okey, baik. Aku sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam ni agak kecewa dengan tuduhan berat Ustaz Azhar Idrus terhadap pemimpin kita, terhadap Datuk Seri Anwar. Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia bukan orang kata senang-senang kau nak kafir, orang tu senang-senang kau nak sesatkan apa sesama-sama umat Islam ni. Tapi kalau mazhab politik kepatian, dia lain sikit. Mazhab politik kepatian ni, kalau kau berbeza istilah sikit pun, orang tu boleh cari jalan untuk sesatkan kau, untuk kafirkan kau. Itu kalau mazhab politik kepatian lah. Bila orang kata perangai puak-puak kau ni, puak-puak ni ada bibit-bibit khawarij, dia marah kita, dia mengamuk, tuduh kita ulama, tuduh kita ni nak lawan Islam. Sebenarnya nampaknya lah Ustaz Azhar Idrus ni, dia secara tak sengaja
kembali nak sesatkan diri dia sendiri. Rentetan daripada isu Ashabul Kahfi Kristian yang timbul baru-baru ni, yang panas ni. Okay, sebab bila Datuk Seri Anwar rujuk pemuda Ashabul Kahfi sebagai Kristian, terus dia jahilkan PMX. Terus dia kata PMX ni bodoh lah, sesat lah. Okay, dia kata lagi orang yang percaya benda tu pun sesat lah apa semua. Okay, kalau tengok kitab tafsir dan sejarah termasuk daripada karangan Ibnu Khatib dulu, mengakui zaman Ashabul Kahfi berlaku antara zaman Nabi Isa dan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sendiri. Okay, sekitar 200 sampai 300 Masihi dulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, lahir pada 571 Masihi. Okay, bila Datuk Seri Anwar kata Ashabul Kahfi sebagai Kristian, aku nak tanya, adakah Ustaz Azhar Idrus sendiri sebelum dia buka mulut nak jawab benda tu, nak buat tuduhan seberat tu pada Datuk Seri Anwar, adakah dia sendiri tu benar-benar pasti bahawa Datuk Seri Anwar maksudkan Ashabul Kahfi menganut konsep Tuhan Trinity, atau Datuk Seri Anwar berkata mereka Kristian hanya sekadar nak rujuk 7 pemuda tu sebagai Nasrani ataupun Nasara yang beriman dengan ajaran asal Nabi Isa melalui kitab Injil dulu. Okey, sebab itulah Nabi ni peringatkan kita berat Nabi peringatkan kita supaya hati-hati dengan perbuatan suka tuduh orang lain kafir, suka tuduh orang ni fasik, sesat apa semua. Sebab apa? Sebab tuduhan-tuduhan tu akan berbalik semula kepada penuduh tu, orang yang tuduh tu. Kalau tak ada sandaran yang kuat dan tepat, main tuduh sekali tingkau aje. Bahaya zaman sekarang ni buat-buat ni. Aku sedap sangat. Tak layak nak ulas panjang isu ni, tapi kita tengok daripada yang atas saja. Kita ambil yang mudah kita faham saja. Okey, ramai puak-puak ustaz yang macam ni zaman sekarang ni, kafirkan orang, sesatkan orang tu hanya kerana tak kena dengan tekak dia orang, tak kena dengan apa yang dia orang rasa. Itulah zaman sekarang ni. Ustaz politik daripada PAS ni, okey, bab mengkafirkan orang, menyesatkan orang memang laju, memang nombor satu. Okey? Terus tak ada kaji selidik, terus tak ada kata apa, terus kafirkan orang tu, sesatkan orang tu hanya kerana tak kena dengan tekak dia. Okey, aku kecewalah. Sebagai seorang yang aku selalu tengok ceramah-ceramah agama Ustaz Azhar Idrus, kita sokong mana yang betul. Tak ada masalah. Ni bukan kita soal nak lawan ulama, bukan. Ini kita nak cakap apa yang kita rasa tak betul. Okey, tak boleh macam ni. Tak boleh kita nak sesatkan orang tu, nak sesatkan orang, nak kafirkan orang tu. Inilah dia perangai khawarij. Kalau kena bibit-bibit khawarij tu memang dah ada dah. Okey, Allahu Akbar. Okey geng, itulah bibit-bibit khawarij. Kan, kita bukan main lagi. Aku pun baru-baru ni pun aku duk share video-video Ustaz Azhar. Bila berlaku macam ni kan, aku nak tanya Ustaz Azhar, dia sebelum dia bagi jawapan tu, dia kata jahil, bodoh kan, dan sesat apa semua ni. Adakah dia dah dengar ucapan Anwar Ibrahim? 2018 Ustaz Azhar Idrus dah ada bercakap menjawab soal ni. Orang Kristen yang mengikut, yang membawa kitab Injil di betul-betul daripada bawah Nabi Isa masuk syurga. Kan, orang Kristian 2018, aku letak gambar di sini. Kan, 2018. Tapi kenapa dan mengapa sekarang 2023 sebab Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Sebabkan hadiah wang tu tidak menguntungkan Anwar Ibrahim, ataupun hadiah wang tu dia tak disanjung oleh Anwar Ibrahim. Sebab itulah menolak Anwar Ibrahim dan jahilkan Anwar, bodohkan Anwar, sesatkan Anwar. Oh, sedap sangat dia hentam, sedap. Kan? Ustaz-ustaz ni pun semua takbir. Kan? Sampai tak waktu je tak ada. Kan? Tengok ke hak yang duk komen-komen hak di bawah ni kan. Jadi, cuba apa tengoklah. Kalau hampa perasan ucapan Anwar Ibrahim tu kan, waktu Anwar duk tengah bercakap tu, dia ada tanya Jakim. Dan Jakim hanggup. Anwar Ibrahim sendiri setuju ni. Lepas tu hak Jakim tu hanggup. Lepas tu Anwar Ibrahim cakap, okey, nasib baik Jakim hanggup. Kalau hampa perasan, hampa boleh pergi tengok ucapan Anwar Ibrahim di dalam Kementerian Kewangan. Lepas tu, okeylah, aku nak bawa hampa bersama-sama dengan Iswadi Moni pula. Lagi last kali aku akan ulas. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni dan kita renung-renungkan. Iswadi Moni bentangkan A sampai Z menceritakan kepada kita semua. Jom sama-sama kita dengar. Itu yang penting. Membawa saya kepada poin saya yang utama hari ini. Kenyataan Ustaz Azhar Idrus mengenai ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang satu kisah Ashabul Kahfi. Okey, bagi orang Islam, siapa yang orang Islam, dia familiar dengan cerita Ashabul Kahfi.
kan, cerita Ashabul Kahfi daripada surah Al-Kahfi, surah gua. Ashabul Kahfi ni adalah pemuda di dalam gua yang tidur di dalam gua. Nah, dalam tradisi Kristian dipanggil the seven sleepers, atau 7 orang yang tertidur. Cuma dalam tradisi Islam tidak dinyatakan dalam Quran tu berapa orang. Berbeza pendapat ulama, ada yang kata 3, ada yang kata 7, ada yang kata 5, ada yang kata 8. Tak apalah, itu perbincangan lain. Tetapi poinnya ada cerita. Now, kita dengar, hari ini saya ulas. Saya nak tuan-tuan dengar apa yang saya utarakan ini. Saya bukan kata saya orang paling berilmu, tu yang pertama. Saya bukan kata saya orang paling berilmu, tetapi saya juga tidak jahil dalam perkara ini. Saya bukan kata saya paling pandai, tetapi saya juga tidak jahil dalam isu ini. Saya juga tidak jahil dalam comparative religion, dalam usuluddin. Saya ada sedikit ilmu dalam perkara-perkara ini. Okey. Saya juga, yang kedua, saya bukan merendahkan Ustaz Az-Zahar Idrus. Saya masih panggil beliau sebagai Ustaz. Cuma dalam isu ini, bagi saya, beliau sangat tersalah. Dan adab dia dalam ilmu sangat tersalah bagi saya. Ego dia sebagai seorang ahli politik telah melebihi dirinya sebagai seorang ilmuwan. Dia sepatutnya mendahulukan ilmu dia daripada sikap dia sebagai ahli politik. Kita akan tengok sebentar lagi. Now, dan saya akan buat pembetulan sedikit dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang isu ini. Pendakwah jangan ulas ikut sentimen politik Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa semua pendakwah supaya tidak terburu-buru dari mengikut sentimen politik dalam mengupas satu isu. Anwar berkata perkara itu sepatutnya tidak sepatutnya berlaku apabila kenyataan berkaitan surah Al-Kahfi dan 7 pemuda Ashabul Kahfi yang disentuh beliau semasa perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri minggu lepas telah disalaharti oleh seorang pendakwah. Bila ditanya kepada seorang ustaz di Terengganu, dia kupas tanpa mendengar konteks. Terus dia kata pemimpin besar ni jahil, keliru dan menyesatkan, dan mengatakan orang ini sebagai Kristian. Baca dan dengar konteksnya. Dan kita sebagai seorang pendakwah, jangan terburu-buru ikut sentimen politik. Ini masalahnya. Kalau ikut sentimen politik, betul, tidak mengapa. Tetapi dari segi semangat agama, pertama, semak dulu kenyataan itu benar atau tidak. Kedua, kalau tidak benar, boleh tegur saya. Saya boleh betulkan katanya. Baik, saya akan tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengar kenyataan beliau di dalam perkara ini. Allah menyebut dalam Quran, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Yang surah Kahfi ni menarik kerana dia ada banyak persamaan dengan Bible. The Cave. Nanti bila saya sebut macam ni, kita Anwar telah samakan Quran dengan Bible. Oh, pula jawab. Ini sebab saya kata pemikiran yang terlampau, dia tak dengar konteks. Dia ambil itu. Tengok, Anwar samakan semua agama. Oleh demikian tidak boleh diterima sebagai pemimpin negara ini. Baik. Baik. Tetapi yang saya sebut dalam cave, ke mana sejarah, kerana sebenarnya sejarah dalam cerita cave Kahfi itu zaman Kristian. Tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Jangan lupa kadang-kadang. Tapi kalau saya kupas begini, orang Kristian kan senang kan, kita gunakan dalam Quran kisah sejarah di zaman Nasrani di mana anak muda itu diselamatkan kerana prinsip mereka yang kental. Akan kuceritakan kisah sebenarnya. Apa cerita sebenarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, Allah tambah petunjuk kepada mereka. Mengapa? Kerana ini soal nilai, soal prinsip. Dia tidak terpukau dengan kuasa dan kezaliman dan penindasan dan penipuan porak-poranda di luar. Dia pilih untuk selamatkan diri mereka kerana terpahat dalam hati sanubari mereka. Apa dia terpahat? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sanubari mereka hanya keyakinan dan kekuatan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saya dah tengok kalau Jaki mangguk, saya selamat. Baik. Jadi terpahat di hati sendiri mereka bahawa yang kuat, yang berkuasa itu sebenarnya Allah. Mana ini soal nilai.
ditekankan. Sebab tu bila saya sebut dalam Madani ni, ya pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, energy transition, itu semua penting. Kerana kalau tidak kita bicara ini tentang nilai, kemudian tidak lakukan kerja, kita akan ketinggalan. Kita menang dari segi nilai, kalah dari segi teknologi dan transformasi digital. Jadi kita harus kembangkan keduanya. Tetapi mendasari itu semua adalah sistem nilai. Nilai ini dimulakan dari perpadi. Bukan nak mengutuk orang lain. Kamu harus baik. Kamu harus jangan rasuah. Ya. Tapi aku kumpul harta dah 100 juta. Kamu jangan rasuah. Kamu mesti hidup sederhana. Kurangkan makan gula. Itu saya sebut. Okay. Now, Dato' Sri Anwar ni yang menyebut tentang perkara ini. Tuan-tuan dah tengok, jadi kita akan tengok ulasan daripada Ustaz Azhar Idrus. Now, yang pertama komentar saya, dia kata dia menyebut bahawa ini berlaku pada zaman Kristian. Kisah Ashabul Kahfi ni. Jadi kita akan tengok perbahasan daripada ulama-ulama tafsir mengenai perkara ini dan juga ulasan daripada ustaz-ustaz. Ini bukan saya cakap. Saya cuma menukilkan pandangan-pandangan mereka. Baik. Tapi yang saya tegur sikit, mungkin bagi saya perkara ini adalah sabku lisan Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, mungkin. Bahawa dia kata perkara ini juga ada di dalam Bible. Okay, cerita Ashabul Kahfi ni ada di dalam Bible. Jawapannya sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada. Kisah The Seven Sleepers ataupun 7 orang yang tidur ini tidak ada di dalam Bible. Tetapi kisah-kisah ini ada di dalam banyak naratif atau banyak kisah di dalam di Rom, di Parsi, di banyak budaya. Tetapi dalam Bible itu sendiri tak ada. Termasuk pada waktu itu Kristian memang pergi sampai ke Rom. Dan dikatakan kisah Seven Sleepers itu berlaku pada zaman Roman, pada zaman Rom tersebut. 7 orang ini berlaku pada zaman Kristian sudah sampai ke Rom. Itu ada perbincangan dan perbahasan. Tetapi overall sebenarnya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita tengok yang beliau ucapkan adalah tentang apa? Nilai. Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa kisah itu untuk kita tengok pengajarannya. Tetapi bak kata pepatah Cina lah. A wise man points to the moon, but imbeciles examine the fingers. Orang bijak ni menunjuk ke arah bulan supaya kita menilai dan melihat bulan dan keindahan bulan. Tetapi orang bodoh, dia tengok jari kita. Dia bukan tengok bulan, tapi dia tengok jari kita. Itu pepatah Cina. A wise man points to the moon, but imbeciles examines the finger. Datuk Seri Anwar Ibrahim duk menilai, mengambil kisah Ashabul Kahfi ini untuk menyatakan akan nilai pemuda itu yang berani menentang korupsi, menentang penyesatan, lari daripada kesesatan untuk menyelamatkan akidah mereka. Itulah nilai pemuda. Kenapa disebut pemuda? Kerana pemuda ni biasanya ialah bersemangat nak ikut dan sebagainya. Tetapi ini pemuda yang benar-benar mementingkan iman daripada kebendaan, daripada kesesatan. Jadi itu nilainya. Sebab itu Datuk Seri Anwar yang kata ujung tadi, walaupun kita hebat daripada segi teknologi, kekayaan dan sebagainya, tetapi dasar kepada kekayaan kita itu mestilah nilai, keimanan. Nilai kalau orang Islam keimanannya, tapi kalau kita sebagai manusia nilai kita, virtues, values kita. Tetapi mereka bukan lihat yang itu. Dia tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah melakukan kesesatan, jahil, bodoh, kerana sebut Ashabul Kahfi itu sebagai orang Kristian pada zaman Kristian. Dia kata, kita dengar ulasan Ustaz Azhar Idrus. Ada seorang pemimpin negara kita mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi beragama Kristian. Betul atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan. Mohon penjelasan pula dah. Seorang pemimpin dia kata sebut bahawasanya Ashabul Kahfi ni beragama Kristian. Inilah yang Nabi pesan ni. Yang Nabi nak suruh kita jaga sangat ni. Selama ada ulama, kita dekatlah dengan ulama. Kejar ulama. Duduk sama dekat dia. Alaikum bimajalisil ulama. Selalulah kamu duduk dalam majlis ulama. Apa? Nanti dah tak ada ulama, orang akan ikut orang jahil. Ini contohnya. Ashabul Kahfi itu orang beriman, orang mukmin. Dia kata kafir, Kristian. Kristian tu agama baru, kafir laknatullah. Faham?
mengkafirkan pemuda Ashabul Kahfi. Sesat tak? Kalau orang percaya ke dia, sesat tak? Ini yang dikatakan pemimpin-pemimpin jahil yang nak menunjuk pandai. Kerana apa? Kerana kita sudah tidak hiraukan alim ulama. Nampak? Inna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi kata jaga. Allah Ta'ala ambil ilmu kamu dengan matikan alim ulama. Akhir tinggal siapa? Bila tak ada ulama, tinggal orang jahil. Faham? Nabi kata ittaqadzan nasu ru'usan juhala. Bila dah tak ada ulama, orang tak peduli lagi ulama, orang ramai akan ambil pemimpin itu orang yang jahil, orang bodoh jadi pemimpin. Bila dah orang pemimpin ni orang bodoh, orang jahil jadi pemimpin, mereka bercakap tak? Bercakap dalam TV, bercakap dalam internet, bercakap dalam radio, bercakap luar negara, bercakap dalam negeri. Dah dia pemimpin. Faham? Pasu ilu, lalu orang tanya macam-macam, orang suruh dia bercakap. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Nabi cerita ni, lalu dia bercakap tanpa ilmu. Macam ni, tak ada ilmu ni. Bila dah bercakap tak ada ilmu, rakyat semua dengar, fadallu wa adallu, maka pemimpin ini sudah sesat dan dia menyesatkan pula rakyat yang percaya kepada dia. Jelas lagi? Ini ayat Quran. Ashabul Kahfi ni siapa? Pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbih. Surah innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang muda, pemuda yang beriman dengan Allah. Mereka tidak menyeru selain daripada Allah. Kristian lain, 3 Tuhan. Tuhan Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Ruhul Kudus. 3 dalam 1. Trinity. Kristian duk di cross. Kafir. Dah. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dalam surah Al-Kahfi, pemuda-pemuda dalam gua Ashabul Kahfi berkata lagu mana? Tuhan kami bukan berhala yang kamu sembah. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi. Wala nada'u min dunihi ilahan. Kami tidak menyeru selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ashabul Kahfi Kristian, kok mana mu sesat? Nampak? Hati-hatilah. Inilah ujian kita di akhir zaman. Naiknya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Naiknya pemimpin dari kalangan manusia yang menyesatkan jalan Allah. Bodoh, jahil, menyesatkan lagi. Tuan-tuan, tak alang-alang. Baik tuan-tuan, dia isu, saya kata tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bercerita soal kisah pengajaran dalam surah Ashabul Kahfi tu. Dalam kisah Ashabul Kahfi ni, dalam surah Al-Kahfi ni, kisah Ashabul Kahfi ni, dia pengajaran. Ada pengajaran dia untuk apa orang kata, pegawai-pegawai kerajaan pada waktu itu. Dia ada pengajaran, dia ambil pengajaran. Cuma dia ada satu perkara yang dia sebut. Now, dia ada perbincangan di dalam Al-Quran. Sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan, tidak ada perincian siapakah Ashabul Kahfi ni di dalam Al-Quran. Disebutkan cuma Ashabul Kahfi. Malah jumlah mereka, adakah mereka 3 orang, 5 orang, 7 orang, 8 orang, pun ada ulama berselisih pendapat, sebab itu bukan utama. Kisah itu bukan utama. Yang itu dibincangkan dalam tafsir, itu bincangkan dalam hadis. Hadis pun rasanya tak ada yang pendetailan. Tetapi ada kisah-kisah dan cerita-cerita, termasuk kisah Israiliyat dan juga sejarawan-sejarawan yang meninjau dan mengkaji. Tapi itu semua adalah pendapat-pendapat manusia. Siapa mereka? Ini sebenarnya adalah kisah Al-Quran. Iaitu Al-Quran ni dia tidak mementingkan detail. Detail ni kita kena kaji. Bukan tak penting langsung, maksudnya detail tu kita kaji kemudian. Tetapi Al-Quran mementingkan pengajaran. Al-Quran bila menceritakan satu kisah, dia ada pelajaran yang dia nak bagi pada kita. Kita kena ambil pelajaran itu. Bukan kita dok bincang detailnya. Ya,
Kalau ilmuwan tak apa, nak bincang detail buat thesis, buat PhD, tapi duk debat yang nak debat detail ni tak habis tuan-tuan. Ni banyak akhirnya ulama gaduh-gaduh debat, gaduh bab detail, tapi yang tunjang dia tu, pengajaran dia tu tak diambil. Apa sebenarnya kisah dia? Itu yang sebenarnya kita nak tengok. Baik, soalan dia adalah bila mana kisah Ashabul Kahfi ni berlaku? Ni kita belajar sikit tafsir tuan-tuan. Dia ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia berlaku selepas turunnya Nabi Isa, bermakna mereka adalah pengikut ajaran Nabi Isa. Ada pendapat mengatakan bahawa mereka ini, kisah ini berlaku sebelum turunnya Nabi Isa. Mereka adalah kaum Yahudi yang pada sebelum turunnya Nabi Isa yang mengikut ajaran Tauhid. Nah, pengikut ajaran Nabi Isa juga adalah pengikut agama Tauhid. Okey? Dan saya bawa, bukan saya cakap, kita dengar pendapat daripada mufti, daripada kenyataan mufti wilayah. Ada yang bila dinyatakan ini, dia kata, alah, mufti wilayah memanglah sebab dia dibayar oleh kerajaan, dia mufti kerajaan. Statement ini ditulis pada tahun 2016. Datuk Seri Anwar Ibrahim belum jadi. Baik, kita baca. Irsyad Al-Hadis siri ke-50, kisah dan bilangan Ashabul Kahfi. Apakah status kisah dan berapakah bilangan Ashabul Kahfi? Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kisah Ashabul Kahfi adalah sebuah kisah yang masyhur dan syarat dengan pengajaran. Dan dalam surah Yusuf ini, sesungguhnya pada kisah mereka itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang punya akal. Itu saya kata, kita tengok ini pengajaran dia, bukan pendetilan, tapi tak apalah. Okey, nah saya tak baca ni. Sumber dan sumber kisah ini, status dan sumber kisah ini. Kisah ini adalah sahih kerana disebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Kahfi, yang mana Al-Quran adalah mutawatir. Walau bagaimanapun, di dalam Al-Quran tidak dicatatkan secara terperinci kerana Al-Quran lebih mengutamakan pelajaran daripada kisah. Okey, lebih mengutamakan pelajaran daripada kisah. Selain itu, di dalam Musnaf Abdul Razak ada disebut kisah Ashabul Kahfi pada jilid kelima halaman 423. Siapa Abdul Razak ni tuan-tuan? Beliau adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Okey? Siapa tak kenal Abdul Razak, dalam Musnaf beliau, Abdul Razak ni adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Salah seorang je lah. Imam Ibn Kathir menceritakan secara ringkas akan kisah Ashabul Kahfi ini di dalam kitabnya. Kisah ini menunjukkan bahawa ia berlaku pada zaman awal seperti mana disebut oleh sebahagian ahli tafsir, bahawa ia berlaku selepas daripada Al-Masih. Dan pada waktu itu mereka, iaitu kaum Ashabul Kahfi, adalah Nasrani. Now, perbincangan ulama, adakah Nasrani ini yang percaya kepada Trinity atau tidak? Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, even pada waktu itu, pada zaman Nabi Muhammad, di mana ada di kalangan orang Kristian yang percaya kepada Trinity pun, masih lagi dipanggil dengan gelaran Nasrani. Jadi adakah mereka ini dalam golongan yang percaya Trinity atau tidak? Itu bukan persoalan dia. Tetapi mereka, menurut Ibn Kathir, siapa tak kenal Ibn Kathir, mazhab Syafi'i, baik kau jangan ngaku kau mazhab Syafi'i, mereka ini berada selepas turunnya Nabi Isa, dan mereka mengikut ajaran Nabi Isa. Mereka adalah Nasrani. Ini tafsir Ibnu Kathir. Apa yang nyata bahawa kaum yang mereka tinggalkan adalah musyrikin daripada Allah, dan mereka menyembah berhala. Panjang di mana Al-Bidayah wal Al-Hinayah jilid 2 muka surat 114. Macam saya kata tadi, bilangannya ada yang kata 3 orang, ada yang kata 5 orang, ke-4-nya anjing, ke-6-nya anjing, ada yang kata 7, ke-8-nya anjing. Itu berbeza-beza pandangan. Baik. Now, kisah disebut di dalam Bible. Dia tak ada dalam Bible, tetapi kisah The Seven Sleepers ni memang disebut dalam budaya tradisi Christianity, tetapi ceritanya tidak disebut di dalam Bible. Tak ada kisah tu di dalam Bible macam dalam Quran. Dan dikatakan kisah ini berlaku sekitar 250 CE. Maksudnya selepas Masihi lah, 250. Pada tahun 250 Nabi Muhammad SAW 600 lebih. Ini berlaku 250 pada zaman selepas Kristian. Tetapi Ibnu Katsir, yang ini tak dinukilkan pula oleh pejabat mufti tadi. Kalau kita tu baca tafsir Ibnu Katsir, saya ada tafsir beliau, yang ni tafsir dia.
Dia mengatakan ada pendapat ulama mengatakan bahawa dia kena load, tak apa. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa ayat ini, it seems that they live before the time of Christianity altogether. Because if they had been Christians, kalau mereka Kristian, and because if they had been Christians, the Jewish rabbis would not have cared about preserving because of their differences. So Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau pada muka surat 18 dalam surah Al-Kahfi, dalam tafsirkan surah Al-Kahfi, terjemahan English, bahawa ada setengah mufassirin mengatakan mereka wujud selepas Kristian. Ada mengatakan mereka wujud sebelum Kristian. Tetapi itu tak penting. Tetapi maksudnya ada pendapat. Kemudian kita kena faham juga bahawa Kristian 300 tahun selepas Nabi Isa, sehingga pada zaman the Council of Nice, macam mana nak eja? Macam mana nak sebut? Okay, the Council of Nicaea. The Council of Nicaea. Apa itu Council of Nicaea is? Apa kaitannya dengan Christianity? Council of Nicaea ni menyebabkan ada Christianity modern sebagaimana ada, dan dia mengikut pendapat sejarawan berbeza dengan sebelum Council of Nicaea ini berlaku pada zaman 300 tahun pertama, dan mereka ni Ashabul Kahfi ini berada 300 tahun yang pertama sebelum Council of Nicaea ini bersidang, dan peristiwa ini dikatakan berlaku di area pada zaman Roman. Okay, now kisahnya apa tuan-tuan? Pendetailan sebegini, pendetailan sebegini sebenarnya tak berapa penting, kan? Tak berapa penting. Dia perbincangan akademik. Okay, ini tafsir tadi. Dia perbincangan akademik. Oh, tak penting apa melibatkan perbezaan pendapat. Akidah apanya? Ini Ibnu Katsir sebut. Ibnu Katsir yang sebut, tuan-tuan. Dan kalau kita baca daripada Yadim sendiri, kan, pandangan-pandangan ini banyak sebenarnya. Kan? Pandangan itu banyak. Ulama berbeza pendapat. Kenyataan daripada Yadim sendiri telah dikeluarkan hari ini bahawa terdapat perbezaan pendapat. Nah, perbezaan pandangan itu dan sebagainya itu tidaklah menyesatkan, mengkafirkan, membodohkan seseorang. Bagi saya sengaja saya bawa kenyataan Ustaz Azhar Idrus itu secara penuh 4 minit, dan itu diletakkan di dalam page, di dalam YouTube Ustaz Azhar Idrus, bermakna tak ada potongan yang memang fitnah, tak ada. Itu dia sendiri yang letak. Tuan-tuan, kalau Ustaz Azhar Idrus ni seorang yang adil dengan ilmu, apa yang patut beliau lakukan? Dia kupas mengikut ilmu. Ilmunya sebegini. Anwar sebut ini. Tafsir Ibnu Katsir kata sebegini. Tafsir Maududi kata sebegini. Tafsir Hamka kata sebegini. Ulama ini kata begini. Ulama ini kata begini. Dan akhirnya kesimpulan, ada dua pandangan. Ada yang kata sebelum Kristian, ada yang kata selepas Kristian. Pada pandangan saya dan hasil penelitian saya, X, Y dan Z kesimpulannya. Itu orang yang bercakap dasarnya ilmu. Bukan dia buka-buka mulutnya sesat, bodoh, kafir. Sebab itu saya kata saya jarang ambil ilmu daripada Ustaz Azhar Idrus. Tanpa nak merendahkan beliau. Kalau saya nak ambil ilmu, saya ambil ilmu daripada ustaz lain. Tuan-tuan. Nak ambil ilmu antaranya adalah, ini kenyataan daripada Yadim. Yadim memandang serius. Dia kata, ada satu ni, dia pun juga Yadim juga menyentuh kenyataan daripada Ibnu Katsir. Ibnu Ashur dalam taksir juga menyebut kecenderungan bahawa peristiwa itu berlaku sebelum ajaran Al-Masih. Itu saya kata. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Hinayah menukilkan pandangan ahli tafsir bahawa 7 pemuda itu wujud selepas kedatangan Nabi Isa. Wahab bin Munabil, mereka telah sekumpulan pemuda dari Rom yang masuk ke gua sebelum kelahiran Nabi Isa. So, di sini Yadim mengambil pandangannya. Dia meletakkan pandangan berbeza. Ada yang kata sebelum, ada yang kata selepas. So, ini orang berilmu mengemukakan pandangan. Ini kaedah yang sepatutnya yang kita lakukan. Bukan kita membodohkan umat, bukan kita menyesatkan orang, bukan kita mengkafirkan orang. Itu bukan tugas ilmuwan, tuan-tuan. Itu bukan tugas pendakwah. Tugas pendakwah, kalau benda itu tidak benar, nyatakan kebenarannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti. Ini pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit perkongsian ataupun penjelasan tentang satu isu yang hangat diperbincangkan di media sosial hari ini, di TikTok, di Facebook dan sebagainya.
Ia adalah merujuk kepada satu statement yang telah dikeluarkan ataupun yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dalam satu perhimpunan bersama dengan agensi kerajaan. Beliau menyebutkan bahawa pemuda Ashabul Kahfi ini adalah hidup pada zaman Kristian dan mereka ini adalah beragama Kristian. Jadi ada pihak yang memberikan komentar lalu dinisbahkan apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini adalah mengatakan bahawa pemuda Ashabul Kahfi dikatakan sebagai mereka ini kufur, mereka ini agama Kristian yang kafir dan sebagainya. Maka kalau kita lihat dan kita teliti apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau ketika menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi, beliau dahului dengan membaca ayatul Quran daripada suratul Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka ini adalah pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Jadi ayat itu sudah jelas menunjukkan bahawa kisah Ashabul Kahfi yang hendak dinyatakan oleh beliau adalah dengan maksud Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah. Jadi tak mungkin akan disebutkan di situ lalu dikatakan beliau menyebutkan Ashabul Kahfi itu sebagai mereka yang kufur dan sebagainya. Adapun penisbahan Ashabul Kahfi ini sebagai beragama Kristian, ini satu perbincangan yang ada disebutkan oleh para ulama walaupun ianya khilaf. Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir ketika menafsirkan surat Ashabul Kahfi ataupun kisah ini ada mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahawa Ashabul Kahfi ala dinin Nasraniyah atau ala din Isa bin Maryam. Ashabul Kahfi ini mereka beragama dengan agama Nabi Isa ataupun agama Masihi. Ada juga pendapat mengatakan Ashabul Kahfi ini muncul sebelum lagi daripada zamannya Nabi Isa. Jadi ini adalah satu perkara yang ada disebutkan oleh para ulama dan yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila beliau menyebutkan Ashabul Kahfi itu adalah beragama Kristian adalah merujuk kepada agama Kristian versi Nabi Isa alaihi salam yang mengajak beriman kepada Allah. Bukan Ashabul Kahfi yang mengajarkan Trinity, yang mengajarkan kekufuran, kerana beliau telah menyatakan ayat innahum fityatun amanu birabbihim, tak mungkin akan dinisbahkan Ashabul Kahfi kepada orang yang kufur. Okey. So ada perbincangan, ada perbezaan pendapat, ada khilaf ulama dalam pendetailan. Tak kisahlah, itu pandangan. Dan kalau kita nak kritik tuan-tuan, kritik pandangannya. Bukan kritik keimanannya. Ini masalah kita dengan adab kepada ilmu, tradisi ilmu. Dan inilah pembodohan umat manusia, umat Islam. Inilah cara pembodohan umat Islam. Macam baru-baru ini kan, ada seorang dalam grup kata, Suardi ni ada profesor ni, dia sebut bahawa Pekidah ni lahir ada salah silahnya daripada Khalifah Uthmaniyah dan ada dia punya salu-galuh dan sebagainya. Ni kita kena tangkap profesor ni. Saya kata, kenapa kita kena tangkap? Ilmu hujah kita balas dengan hujah. Kita tak setuju dengan pandangan dia, kita datanglah dengan hujah yang lebih baik. Tapi kita jangan gunakan kekerasan, kita jangan gunakan pembodohan, kita jangan guna sesat menyesatkan dengan orang yang kita tidak bersetuju pandangan dia. Inilah yang Allah ajar kita sebagai umat Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, baca. Baca ni apa tuan-tuan? Bila kita membaca, tak mustahil kita membaca, otak kita tak bergerak dan berfikir. Bila kita membaca sesuatu, otak kita akan sekurang-kurangnya capture the words, capture the meaning, interpret. Di situ proses berfikir bermula. Untuk kita mula berfikir, kita kena membaca. Tetapi bab kata Datuk Yusof Al-Qaradawi, antara kelemahan umat Islam sekarang ini ialah malas berfikir dan malas membaca. Itu yang kita jadi ramai yang jadi dengar je ustaz kata, oh betul lah ustaz, wacaya samalu, hashtag pas kencing, lepas tu jadi pentaksub, kondonnya membawa panji Islam tapi benda asas pun engkau ke laut. Okay tuan-tuan, habis kat situ. Ini perbincangan teologi sebenarnya kan. Bagi saya tak payahlah kita nak panjang-panjangkan benda ni, kafir mengkafir, jahil menjahil dan sebagainya. Itu pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Kita tak setuju, bawa pandangan yang berbeza. Tetapi bukan membodohkan. Dan dia kata, pergilah, berdampinglah dengan ulama. Tuan-tuan, kat depan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, Menteri Agama dari JAKIM. Apa, JAKIM ni tak ada ulama ke? Kan, JAKIM tu tak ada ulama ke? Yang ada PhD dan sebagainya, ramai kat situ. Saya belum bawa lagi pandangan Dr. Hafiz. Kan, berkenaan dengan perkara ini, Dr. Abdul Hafiz Salihuddin, PhD lah agama. Kan? Tuan-tuan boleh tengok sendiri lah. 5 minit dia punya ucapan. Saya tak nak bawa lah dia punya tu. Tuan-tuan, kesimpulan dia. Saya bawa live adalah untuk kita, bagi saya, live saya ni saya nak membijakkan umat manusia. Saya nak umat manusia menjadi orang yang bijak dan berfikir. Kita jangan jadi pentaksub. Jangan jadi pentaksub Anwar Ibrahim. Jangan jadi pentaksub Iswardi. Jangan jadi pentaksub Hadi Awang. Jangan jadi pentaksub Parti PKR. Jangan. Kita jadi orang yang belajar, orang yang mengkaji. Kita taksub kepada kebenaran dan kita taksub kepada ilmu. Kita taksub kepada kebenaran, dia kata kita sentiasa mengkaji dan belajar. Dan jadilah orang yang sentiasa nak belajar. Dan kalau kita benar, ikhlas dengan kebenaran, insya-Allah kita akan jumpa kebenaran tersebut. Baik, sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kita jumpa lagi. Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap hampa semua faham lah kan. 7 orang yang beriman dengan Nabi Isa. Yang beriman dengan Nabi Isa, yang membawa kitab Injil, yang mengamalkan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah. Kan? Kitab Injil itu, kan? Maksud dia Nasrani di zaman Nabi Isa itu adalah istilah macam di zaman Nabi Isa, kan, gelaran dia Nasrani. Dan sekarang bila dah diubah kitab Injil apa semua, dia dah jadi Kristian. Istilah aja. Dan Nabi Isa sebelum ni Nabi Isa, kita panggil dia Isa. Dan apabila dah diputar belit oleh Kristian punya ni apa semua, dah tambah kitab-kitab apa semua, dia dah Yesus. Yesus dia dah jadi. Lepas tu pula Injil dia dah jadi Bible. Dia dah berubah. Jadi itu kan. Apa yang berlaku ni semuanya disebabkan istilah saja. Ada yang kata apa yang berlaku ni kan semuanya diubah mengikut kehendak-kehendak dia. Sama lah macam Ustaz Azhar Idrus ni kan. Hak yang daripada Injil sudah macam sudah jadi Bible, Injil dah dah ditambah-tambah, jadilah kitab Bible. Dan daripada Nabi Isa dia dah jadi macam Yesus. Hak yang Nasrani sudah jadi Kristian, kan. Sama dengan Ustaz Azhar ni, kan. 2018 dia cakap lain, 2018 dia cakap lain, dan sekarang 2023 dia cakap lain pula, kan. Apa fikir dia boleh kata ya. Okey, dia ni panjang. Benar Kristian juga akan masuk syurga. Bukankah selain agama Islam itu akan masuk neraka, bahkan tidak dihisap? Lalu Yahudi Kristian yang mana yang dapat masuk syurga? Jawapan, ya benar bahawa Yahudi dan Kristian ada juga yang masuk syurga. Yahudi yang masuk syurga adalah mereka yang taat kepada nabi-nabi mereka di zaman mereka. Misalnya adalah para pengikut Nabi Musa alaihi salam. Kristian yang masuk syurga adalah mereka yang taat kepada Nabi Isa alaihi salam di zaman beliau. Adapun setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasrani yang boleh masuk syurga adalah mereka yang taat kepada Nabi SAW. Dan dengan kata lain, mereka yang masuk Islam dan baik keislamannya. Sekarang tiba-tiba kata Kristian masuk syurga. Ucapan yang dia petik dan dia tanyakan kepada Ustaz Azhar Idrus. Tiba-tiba dia boleh cakap macam tu. Tiba-tiba dia boleh, oh jahil. Dia boleh kata macam-macam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kan. Jadi itulah, macam disebabkan itulah seperti mana Wan Hadi, macam Wan Hadi ni cakap tadi kan. Mazhab politik kepartian.
disebabkan orang yang bercakap ni tidak berkehendak, tidak sama tekak dengan pimpinan parti yang dia sokong, disebabkan tidak sehaluan dengan kononnya ulama yang dia katakan tu, ulama ke ataupun ulama su, kan, kononnya dan disebabkan atas betapa meroyannya puak-puak PAS ni terhadap Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri, betapa sakit hatinya apa yang Anwar buat, semua jadi tak elok, semua jadi jahil, semua jadi halal darah untuk membunuh dia. Sehingga tahu tu tahap pemikiran, bukan main ni ahli syok, ni ahli neraka, kan, boleh dibunuh, boleh di itu, boleh ni. Aku pun Allahu Akbar, apa jenis pemikiran lah, kan. Sedangkan benda boleh berbincang, ataupun Azhar Idrus dia boleh cakap, okey tak apa, kenyataan Anwar Ibrahim tu kenyataan yang macam mana. Oh, okey, sepatutnya orang yang tanya soalan tu pun kenalah bagi tahu. Tapi Ustaz Azhar pun dia tak tanya apa pun, terus dia ulas, terus dia jawab je. Lalu sekarang ni kenal dekat atas batai hidung dia. Oh, dia punya fatwa dia punya jawapan dia berubah-berubah. Kan, dulu lain, sekarang lain. Jadi inilah ketidakadilan hak yang berlaku disebabkan apa? Perbezaan parti politik. Cuba kalau Anwar Ibrahim tu bersama dengan Hadi, Allahu Akbar, segalanya betul. Disebabkan tidak bersama dengan Hadi Awang, semua jadi tak betul. Apa jenis politik pun aku tak tahu. Maksudnya 7 orang Ashabul Kahfi tu yang betul-betul berpegang teguh dengan kitab Injil, yang kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kristian dalam bahasa sekarang, Kristian dalam bahasa dulu adalah Nasrani, kan? Faham tak maksudku? Syurga lah tempat dia. Betul lah apa yang diperkatakan dekat gambar ni, ucapan Ustaz Azhar Idrus 2018. Jadi hampa tak perlulah dok nak manipulate, dok nak tunjuk kawan tu ni jahil lah, apalah, pemimpin yang jahil, bodoh, kan, macam-macam orang. Agak kecewa lah dengar, kan. Jadi itulah last aku nak cakap, mengikut 100% pembawaan Nabi Isa direct daripada Allah. Kitab Injil tu direct daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, takkan masuk neraka. Faham tak? Takkanlah masuk neraka. Dan pengikut-pengikut, kan, yang bersama dengan Nabi Isa, of course lah syurga. Sebab tu Allah selamatkan 7 orang tu sehingga 300 tahun. Bayangkan, kan? Jadi itulah orang kata istilah. Memang pada pendapat aku, ilmu pengetahuan Azhar Idrus lain, ilmu pengetahuan Anwar lain. Mungkinlah Azhar Idrus dia macam dia tak belajar istilah, tapi pelik juga 2018 dia dah cakap, sekarang dia cakap lain pula. Dan mungkin dia lupa, dah tua. Macam itulah hadiah orang, bila dah tua lagi teruk, bila dah tua lagi meroyan, bila tak dapat kuasa ni. Jadi itulah apa yang aku ni, bila orang yang tak berilmu, walaupun dia ada ilmu kelebihan dia daripada segi lain, tapi daripada segi istilah, orang kata peribahasa ke apa-apa, soal-soal bahasa ni, kan, ataupun soal-soal, ada Kristian punya orang, dia ada buat satu buku, kita saja kita pergi baca dan kita boleh berkongsi apabila berbeza pendapat. Apabila berbeza pendapat apa yang ditulis macam di dalam buku tu, bila seseorang ni menyampaikan, oh, kafir, jahil, sedangkan dia hanya bawa apa yang dituliskan di dalam buku tu, bukan dia mengamalkan di dalam buku tu. Sebagai contoh lah, kan. Jadi inilah sedikit macam perkongsian aku harapkan Ustaz Azhar itu dapat bagi penjelasan balik. Boleh dengar balik ucapan penuh Anwar Ibrahim dekat dalam perhimpunan Kementerian Kewangan, kalau tak silap aku, ataupun Kementerian Jabatan Perdana Menteri, kalau tak silap aku, antara dua tu. Sebab Anwar Ibrahim selalu buat Jabatan Perdana Menteri dan juga Kementerian Kewangan. Itulah yang diwakili oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terima kasih banyak, boleh tolong subscribe, like, komen dan share tentang manfaat tuan. Jangan jadi walaun, jangan jadi mangkak, fikir di atas bumi yang nyata. Assalamualaikum.